Kenapa kena ada guideline? Supaya peniaga-peniaga dekat Malaysia ni tahu perniagaan kau ni kena jadi 8% ke 6% dia punya cukai perkhidmatan. Kalau tak ada guideline, orang akan main pakai bedal, semua naik. Contoh, guideline waktu zaman GST dulu. Okey. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini episod kelima, apa berlaku minggu ini, dan saya masih dengan panel sama, sahabat saya, Amir Ahmad. saya Afiq Ikhwan. So, tak nak buang masa, Amir sanggup datang podcast. Kita rekod ni waktu Malaysia tengah lawan Tajikistan. Tajikistan. Tajikistan lah, final Pesta Belah Merdeka. Ya, tapi Amir decide tu tak nak tengok bola sebab apa, dia kata untuk mencerahkan kepada rakyat tu lagi penting daripada tengok bola, betul Betul. Okay. Walaupun Amir tak sokong Malaysia sangat. Itu salah. Kau sokong, okey, kau teka kau, siapa striker Malaysia? Ha? Siapa ni yang putih tu? Yang pendek-pendek tu. Akmal Nasir Bukan gila. Itu politician gila. Siapa? Yang rendah tu, aku lupa, dia main Selangor sekarang. Itu Faisal Halim wing. Faisal Ha. Halim, Pawi, Akia, tu semua wing. Striker, siapa orang putih yang nombor 9? Aku lupa nama dia. Tak boleh kau tanya. Kau Malaysia. Kau tanya impromptu macam ni memang aku lupa dah. Tapi, apa nama lu tadi? Budak-budak yang rendah ni. Faisal Halim. Budak tu main wing ke? Bukan striker. Wing. Wing Oh, okay, not bad. Okay. Kita ada dua hari ni. Ada live satu lah TikTok, dan satu lagi kita rekod untuk YouTube kita. Sebab kita masih struggle untuk go live. Masih tengah belajar tentang OBS dengan setting untuk live terus. So, Amir nampak macam kekok sikit hari ni. Asal aku pakai baju lain ke nampak kekok sikit hari ni? Tak ada, okey je. Okay. Okay. So, tak nak buang masa, saya nak bahas satu topik yang sangat agak penting untuk dibahas, untuk ditengahkan, berkaitan dengan orang politik. Orang politik ni yang dikatakan kena jaga imej. Kena jaga imej. Dia tak boleh jadi orang biasa. Maksudnya dia tak boleh nak. Kalau dulu dia pergi kelab, macam kita punya ahli parlimen muda tu dia famous dekat Twitter, tak tahu dia pergi kelab ke tak. Tapi dia mengaku dia Aku macam terlepas kereta api sikit. Okay. Aku tak pasti, benda tak pasti aku tak kongsi. Tapi benda tu, orang politik dulu dia pergi kelab, dulu dia buat benda yang bukan-bukan. Tapi selepas jadi orang politik, dia tak boleh. So soalan aku, adakah orang politik perlu jaga imej sebenarnya? Kalau kau tanya aku, nak kena jaga imej tu, ya betul. Memanglah kau kena jaga imej kau. Tapi Dia kena fake ke tak? tapi jangan fake lah. Contoh lah orang yang tak jaga imej tapi dia still politician yang ada pengaruh. Contoh macam Sani Hamzan. Okay. Dia tetap jadi perangai dia daripada dia jadi adun sampai jadi ahli parlimen, memekak dalam parlimen nombor 1. Kan? Adun boleh buka. Daripada zaman adun dulu yang lampu tu kan. Dia akan tetap bising sama juga, tak berubah. Aku rasa pengeluar di sana, pendengar di sana mungkin tak kenal Sani ni. Dia ada parlimen Hulu Langit. Betul. Sebelum tu dia adun Taman Templer dan dia perangai dia tak pernah berubah, bising macam tu juga, tapi dia tetap jaga standard dia sebagai ahli parlimen. Dia tahu bila mana yang kalau awal-awal dulu nampak macam agak ni lah, tapi bila dah kena tegur banyak kali, rasa dia dah tahu standard dia dekat mana, dia kena jaga imej dia. Okey, faham. So ada satu isu yang berlaku. Menteri ke Timbalan Menteri, aku tak pasti. Timbalan Menteri Pelancongan. Timbalan Menteri Pelancongan. Kong kali kong. Nama dia start. Tapi digempur kan, dalam parlimen pun ada bangkitkan bahawa dia menari dalam program yang dia pergi. Dia menari dia. Aku faham. Maksudnya orang politik ni tak boleh menari ke sebenarnya? Boleh ke tidak sebenarnya? Okay. Kau satu kalau pasal aku lupa nama betul dia, tapi panggil kong kali kong kan. Dia ni orang Sarawak. Orang Sarawak kalau budaya kat Rumah Panjang kan ada pesta-pesta dia. Kalau kau tengok video-video lama dia kan, waktu dia kan dia ada parlimen pun dah lama dah. Sebagai ahli parlimen, kadang-kadang ada pesta-pesta tu ada je dia menari-nari, minum tuak, apa semua. Itu budaya dia. So kita tak boleh nak halang. Tapi kalau sampai memburukkan imej government sebagai dia tu sebagai menteri, better elakkan lah. Ya, aku setuju. Sebab menteri ni dia kena ada, dia ada standard dia tapi bukan jadi fake.
Kan? Dia kena ada professional level dia sendiri. Aku agak kesian sebenarnya sebab dia jadi diri dia. Aku rasa dia tersulit jadi diri dia apabila dia menari dengan Betul. gaya orang tua je tu. Betul. Dia jadi diri dia. Tapi disebabkan media kan, sebab cepat pikat dan orang swing benda tu. Kata dia mabuk lah. Tak pasti dia mabuk ke tidak. Tapi benda tu bagi aku, di mata aku lah kan, kalau benda tu tak direkod dalam society tu, orang boleh menerima. Betul. Tapi sampai kat luar dia orang tak boleh terima. Sebab apa? Orang selalu judge bahawa menteri ni dia kena buat kerja je. Dia tak boleh nak pergi, kalau dia rasa stres dia tak boleh pergi healing. Kalau dia rasa koyak dia tak boleh pergi karaoke. Sebab apa? Dia kena kerja untuk rakyat. Itu rakyat nak. So kesian enggak kena orang politik ni. Kesian enggak aku. Tapi Bipas, tapi kesimpulan pada topik kita sangat penting hari ini bahawa orang politik kena jaga imej, kena sorokkan apa benda yang dia buat. Saya rasa public punya section terhadap dia merugikan dia. Sebab orang politik sangat penting jaga imej. Okey, kita nak buang masa sebab Amir pun nak tengok bola lah. Kan? Nak tengok bola ni. Okey. Tak adalah, boleh Okay, je stay. kita pergi isu yang sangat famous, iaitu tukar perkhidmatan yang berlaku sekarang ni. Diumumkan oleh Datuk Seri selaku Menteri Kewangan dan Perdana Menteri Malaysia. Diumumkan bahawa cukai perkhidmatan dinaikkan sebanyak berapa? 2%. 2% daripada 6% yang dulu kepada 8%. So man, bahas basic, apa yang terkesan dengan cukai perkhidmatan ni? Apa yang kena? Okey. Kalau kita tengok daripada pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan bajet yang masih dalam perbahasan, belum diluluskan lagi. Cukai perkhidmatan naik 2%. Yang terkesan adalah contoh seperti broker, apa lagi? Perkhidmatan logistik, iklan, usaha karaoke yang melibatkan hiburan mungkin akan naik. Tetapi makanan, minuman, telekomunikasi itu tidak akan dinaikkan. So dia akan ada dua jenis, yang aku dapat catch up lah dia mungkin akan jadi dua jenis cukai perkhidmatan. Satu cukai perkhidmatan yang akan jadi 8%. Satu lagi cukai perkhidmatan kat Malaysia dia tetap maintain 6%. So akan ada pengkelasan lah. Cuma bagi aku, kalau aku boleh jump direct kepada apa yang akan berlaku, masalah dia, boleh? Okay. Guideline daripada Kementerian Kewangan itu belum jelas. Sebab benda ni baru dicadangkan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut kerajaan mencadangkan untuk naikkan pada 8%. So perlu satu, kena ada guideline lah. Kenapa kena ada guideline? Supaya peniaga-peniaga dekat Malaysia ni tahu perniagaan kau ni kena jadi 8% ke 6% dia punya cukai perkhidmatan. Kalau tak ada guideline, orang akan main pakai bedal, semua naik. Contoh guideline waktu zaman GST dulu. Okay, bila GST dia dulu ada, tak semua barang yang akan kena GST tau sebenarnya. Ada certain barang yang akan kena GST. Tak silap aku dulu 128 barang tak silap aku yang kena GST. Cuma masalah dia, bila mana tak ada guideline waktu awal dilaksanakan tu, semua barang naik. Makanan naik, semua naik. Sebab apa? Peniaga nampak ni sebagai lubuk keuntungan. Sayangnya dekat Malaysia ni kita ada banyak peniaga. Aku tak cakap peniaga semua ada yang peniaga yang baik, tapi banyak peniaga yang bermentaliti kapitalis. Ya, aku letak semua lah. Hampir semua. Kapitalis mindset yang asal aku nampak ni lubuk duit untuk aku cari untung, kau akan buat kau punya untung. Ya. So sebab tu guideline kena ada, enforcement pun kena ada. Tapi kalau kau nak arahkan enforcement, Malaysia ni besar, banyak peniaga susah. Itu masalah ni. So tu benda yang aku rasa mungkin akan masalah jugalah bila mana kerajaan laksanakan benda ni. Ya, aku suka dengan point yang Amir. Apa yang aku nak ambil sikit. Apa yang Amir tekankan bahawa Malaysia ni kapitalis. Bukan Malaysia ni kapitalis. Malaysia ni ramai peniaga-peniaga yang fikir pasal keuntungan. Betul. Be a normal peniaga memang ada fikir untung, takkan nak rugi kan. Tapi benda ni yang tak suka bila berlaku kenaikan. Contohlah, kita berlaku kenaikan dekat logistik. Barang-barang yang nak dihantar, kilang apa semua. Okey, straightforward. Kilang takkan bayar cukai tu. Dia kepas kat bawah. Betul. Kepas kat peruncit. So peruncit yang kena. So peruncit takkan bayar juga cukai tu. Lepas kat pengguna. Last sekali rakyat juga kena. Itu masalah dia. End user yang akan kena. Ya. Pengguna juga guna. Kita guna bahasa Malay sikit risau orang. Okay. Pengguna akhir. Okay. So pengguna ni macam kita lah. Rakyat biasa, aku, Amir, orang yang beli barang tu. So kita yang kena. Itu menjadi masalah dia. So macam mana cara, kalau kita nak kata kerajaan patut
ketatkan buat penguatkuasa, buat serbuan, buat semua. Okey, boleh buat. Tapi tak mampu selesai. Betul. So, apa cara yang paling efektif sekali kau rasa paling sesuai yang untuk selesaikan that problem? Kalau kau tanya aku, susah sebenarnya. Memang susah. Technically hard sebab pertama kita kena ada penjaga yang ada kesedaran yang yes, niaga ni tujuannya untuk cari keuntungan, betul. Tapi kau jangan ambil keuntungan yang melampau. Kesedaran tu kena ada dulu. Tapi nak buat benda tu memang susah. So the only way yang kerajaan boleh buat ialah enforcement by law lah. Pengawasan dari segi undang-undang. Kan? KPNKK dan sebagainya. Cuma masalah yang aku cakap daripada awal tadi, Malaysia ni daripada Perlis sampai ke Sabah berapa ribu peniaga kita ada. Berapa banyak kita nak jaga. Itu belum lagi yang underground, yang kartel, yang under market. Yang kita kira bahawa penjaja ni kedai tepi-tepi jalan. Tak kira lagi tu. Betul. Itu jadi masalah kan. So, aku setuju dengan point kau. Penguatkuasa. Maksudnya guna undang-undang tu. Adakah kau setuju dengan polisi dia? Aku tak polisi yang masa 2 minit kecil ya. If mereka berlaku kenaikan, tanpa contoh, mereka membuat peralihan cukai mereka kepada peruncit dan peruncit alih kepada pengguna, bersalah. Kau rasa mereka patut bayar denda ke masuk penjara? Untuk nampak lebih ketat undang-undang, lebih berani macam tinted kereta. Faham. Kalau katanya aku, denda ataupun penjara, jawapannya adalah penjara. Sebab denda Boleh bayar. Denda boleh bayar, esok-esok kau buat balik. Tapi kalau kata dalam peruntukan undang kita pindah, siapa yang membuat pencatutan harga ni, kan, dia akan menerima hukuman denda dan penjara. Dan kan? Denda dan penjara. Ada beza tak? Ada beza. Denda atau penjara, Pilih salah satu. mahkamah akan ada pilihan berdasarkan fakta kes tu. Tapi kalau denda dan penjara, dua-dua kau kena. So bila dah kena denda dan penjara ni, banyak peniaga mungkin akan mula faham lah. Dia kena jaga sikit. Dan mereka akan takut lah sebenarnya ni. Betul. Aku setuju. So, juga perkhidmatan ni secara mudahnya dia tak terkena lah, aku simpulkan apa yang Amin cakap, dia tak terpakai kepada benda-benda makanan dan lokasi macam phone anda, perkhidmatan anda punya digi ke tak. Tak. Jadi terpakai kepada perkhidmatan logistik yang pertama. Yang kedua melibatkan perjanjian, macam kau nak beli rumah. Betul. Perjanjian dengan lawyer pun naik. Dia lawyer, peguam pun naik. Kau nak pergi karaoke, servis yang menghiburkan pun naik. Sudah naik 2% daripada 6 kepada 8. Itu saja. So kita go pada last question aku. Last question. So apa menguntungkan kerajaan naikkan cukai ni saya? Okay, apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu cakap? Hutang negara 1.5 triliun. Okay, hutang banyak. Dan kita punya perbelanjaan pun memang setiap tahun defisit. Tapi Anwar dah 2 tahun ni defisit dia makin turun. Which is good news lah. Cuma kerajaan perlu ada inisiatif untuk menambah pendapatan. Salah satu caranya adalah dengan cukai. So cukai, sebab tu kerajaan naikkan cukai. Okay. Sebelum kerajaan naikkan cukai perkhidmatan ni, kan ada huru-huru GST comeback. Yes, betul. Kan? So itu pun salah satu inisiatif yang aku, kalau tanya aku lah, bila ada huru-huru pasal GST ni, aku dah predict one of our tax akan naik. Sama ada cukai duty excess ke apa ke, cukai pelaburan ke apa, semua akan naik. Memang akan naik. Sebab apa? Itu cara kerajaan untuk tambah duit. Okay. So bagi aku, satu masalahnya, satu keuntungannya pada kerajaan ialah dia tambah pendapatan lah. Tapi kita yang kat bawah ni sometimes terasa juga. Ya. Tapi dia menambah pendapatan tak banyak. Betul. Tak banyak. Sebenarnya tak banyak. Tak banyak pun, tak mampu tampung pun. Okay, so kita rehat sekejap. Kita jumpa sebentar nanti. Okay, kembali lagi kita dalam Apa Berlaku Minggu ni, sesi kedua. So, ini berkaitan dengan kejatuhan ringgit. Ini famous. Kat Parlimen sangat famous benda ni. Betul. Dimainkan dalam perbankan, dimainkan keadaan respon tentang kejatuhan ringgit semua. Okay, man. Penting ke, man, jatuh atau naik ringgit ni? Penting kepada pelaburan. Pelabur-pelabur kita. Dia macam ni, bila ringgit kita jatuh, kita punya barangan eksport ke luar negara murah.
Kalau Import kita mahal. Okey. Itu untung pada kita lah. Tetapi merugikan kepada rakyat yang nak keluar. Ya, okey. Merugikan kepada kita punya rakyat nak melancong lah. So that's why ringgit ni kalau dia kukuh sangat ataupun dia tinggi sangat pun efek, tak tinggi sangat pun efek juga. Dia tak boleh memuaskan hati semua pihak yang terlibat dalam penggunaan ringgit lah. Okey, so apa punca utama ni? Punca kejahatan ringgit ke Malaysia ni? Konsisten tak benda dah 2-3 tahun? Konsisten naik turun. Tak naik sangat. Dia tak pernah pergi RM3 pun $1. Nak Masa pergi 4 je. nak pergi RM3 aku rasa zaman bila RM3? Aku tak ingat. Lama dah. Bosku rasa. Bosku tak. Zaman Mahathir 38 paku kan. Zaman Pak Lah dah mula pong. Okey. Dia punca utama dia, kita ni negara pengeluar minyak kan. So bila kita keluar minyak, dagangan utama kita minyak and then kelapa sawit. Bila mana barang dagangan kita punya harga jatuh, which is minyak kita pun jatuh, harga minyak dunia jatuh. Kelapa sawit pula ada certain European country yang ban. So dia menyebabkan kita punya nilai ringgit jatuh. Sebab bila barang kita tak banyak jual, orang tak banyak pakai duit kita. Okey. So bila orang tak banyak pakai duit kita, value duit kita akan jatuh lah. Beza dengan US. Semua negara berdagang pakai US dollar. So US dollar punya demand akan naik. So bila demand naik, harga akan naik lah. Ya. Itu bagi mudah untuk faham kat luar sana. Dia lebih more pada demand and supply kan. Betul. Lagi ramai guna duit ringgit, lagi tinggi ya ringgit tu. Betul. Demand, orang minta tak ada ringgit tu. So makin orang tak minta ringgit ni. Orang tak minta ringgit sebab apa? Sebab barang tu murah. Sebab orang tak beli dan dia tak mampu untuk sampai KPI. Macam tu je bahasa mudah dia. Betul. So, Matt, kita bincang pasal punca semua kan. Kita dah bincang Matt Ahmed pun secara ringkas. Sebab minyak, semua barang yang kita keluarkan tu tulis sawit. Sawit, minyak yang dekat Terengganu, dekat Sabah Sarawak yang kita gali tu sebenarnya kita tak guna pun. Kita ekspor. Totally kita ekspor. Minyak kita sangat berkualiti dan kita decide untuk ekspor. Dan orang tanya kenapa tak guna ya? Kalau guna rakyat tu lagi untung. Betul. Tapi sebenarnya itu merugikan. Sebab minyak kita sangat berkualiti. Kita tak boleh guna minyak kita. Kita ekspor keluar. Betul. Kita import minyak yang lain dan lagi murah, lagi better. Sebab kita bukan guna untuk jet, kita guna untuk kereta je. Yang minyak lain. Kau kena faham, minyak yang digunakan untuk kapal terbang berbeza. Minyak digunakan untuk kereta harian berbeza. Sangat berbeza. So, itu kau kena faham. So, terjauh pada nak kukuhkan balik ringgit. Nak aku jawab dulu ke kau jawab dulu? Hai, kau nak aku jawab kan? Kau jawab dulu? Aku jawab dulu. Sebab ni malah macam kau tanya aku je ni. Aku tunggu je jawapan kau ni. Okay, so aku jawab. So, macam mana kau nak kukuhkan ringgit? Kau kena faham. Basic mudah. Macam mana kau nak kukuhkan ringgit adalah kau kena start benda ni. Kenapa US duit dia kekal kukuh? Sebab semua negara-negara kecil nak buat pembelian barang kat luar negara kena guna USD dollar. Demand tak ada US dollar selalu ada. Walaupun aku tak beli barang US pun. Aku beli barang dengan contoh aku beli dengan Brazil. Aku guna US dollar. Logik tak? Tak logik. Kerana US itu. So, untuk kau kukuhkan duit, step apa? Dia kerajaan kena buat ni aku bagi persepsi kerajaan. Kita ada dua persepsi kerajaan dengan rakyat. Kalau kerajaan, semua pembelian lepas ni, di kerajaan nak buat ada jual beli antara dua negara, semua kena guna ringgit. Itu dia. Yang macam mana Datuk Seri umumkan dalam belanjawan, dia tengah runding dengan semua negara yang tengah berlaku import atau ekspor dengan dia, dengan Malaysia, guna ringgit Malaysia. Jika guna ringgit Malaysia, demand tak ada ringgit tu akan naik. Bila negara tu guna, contoh negara tu nak beli baju Malaysia tu, nak beli baju yang banyak lah sebenarnya Malaysia keluarkan. So dia nak beli tu, dia kena tukar dengan ringgit dulu duit dia, baru dia boleh beli. So itu dalam kerajaan punya perspektif. Macam mana kita nak buat? Kerajaan kena buat macam itulah. Untuk rakyat pula, apa rakyat kena buat? Bahasa mudah. Rakyat kena main peranan. Satu benda, rakyat kena support barang Malaysia sendiri. Enough beli barang luar negara ni. Enough. For me enough. Walaupun barang luar negara ni real lah kata style kan. Hebat. Kau nak beli barang minyak wangi luar negara style. Tapi dia tak membantu sebenarnya. Dia buatkan duit kau keluar. Kau kena ada duit dalam.
Faham tak? Maksudnya korang kena beli duit, kena beli barang yang Malaysia keluarkan. Contoh, bahasa mudah support local. Korang support local totally. Itu. Yang kedua, ini berkaitan dengan pelancong kan. Ini ada setengah tempat dia sangat jaga pelancong, ada setengah tempat tak jaga pelancong. Itu sangat penting sebagai rakyat Malaysia. Kau kena teruskan promote. Guna phone anda tu. Phone anda ni lah. Phone, tak kisah pakai iPhone ke, pakai Android, tak kisah. Tapi kena guna phone ni sebagai tempat untuk korang promote juga pelancongan yang ada kat Malaysia ni. Aku sangat support TikToker dia. Dia pergi kedai, dia pergi mandi air terjun, dia tu buat video. Buat vlog, buat ni. Aku sangat sokong. Sebab vlog dengan ni, dia ada dekat sosial media. Dan ada dekat sosial media, orang boleh search benda tu dan keluar. Dan orang boleh tengok apa yang ada kat Malaysia. So, itu sangat menarik. Dan teruskan benda tu. Itu sangat penting. So, aku tak nak ambil banyak sebab Amel macam buat kerja free yang ni. Dia macam mendengar kan. So, aku pas balik Amel. Silakan. Aku buat kerja free sebab kau basic ekonomi, aku basic undang-undang. So ada beza sikit. Okay, kita jom. Aku suka benda ni. Ingat Datuk Seri ada umum kan? Tabung Kewangan Asia. Betul. Ingat? So, bahasa mudah tabung Kewangan Asia ni dia macam US punya macam di satu bank. Satu bank yang satu tempat. Contoh aku nama decide. Bagi bahasa mudah. Aku nama decide untuk kita kumpul duit. Kita kumpul bersama. Aku bagi RM1,000, kau bagi RM1,000. Lepas tu kita invest RM200,000 ni pergi mana-mana. Untung kita bagi dua. So itu sebenarnya tabung Kewangan Asia yang Anwar Ibrahim nak buat. Dan tabung Kewangan Asia ni yang guna mata wang apa? Mata wang ASEAN. Itu yang smart je. Sebab yang IPF, aku lupa yang dunia punya tu. Tabung dunia, maksudnya tabung dunia lah. Yang kita selalu pinjam duit. Lupa nama tu. IMF. IMF ni dia guna dolar. So apa semua negara nak nabung tu nak guna US dollar. Sebab tu US dollar selalu kukuh. Itu masalah. Dan Anwar bawa idea baru. Dia nak buat untuk ASEAN. So ini permainan dia. So kalau suka idea luar negara Anwar ni, dia luar kotak dan dia membantu dari segi kerjasama antara ASEAN. So aku tinggalkan soalan kat kau macam tepuk tangan pula gameplay ni kan. Macam seronok sangat gameplay ni. So kau rasa tabung Kewangan Asia ni pasal mudah untuk kau explain kepada rakyat. Adakah dia membantu di sudut tu? Okay, macam ni. Kau kena faham Asia, tabung Kewangan Asia. Asia adalah negara yang ada negara maju, ada negara bangun, ada negara miskin. Benefit pada negara miskin ialah dia boleh meningkatkan dia punya pendapatan dari segi pelaburan. Dia boleh tarik pelaburan, dia boleh bawa syarikat dia untuk melabur ke luar negara di mana dia tak depend kepada dolar dia. Antara sekatan ataupun halangan kepada beberapa negara miskin untuk tarik pelaburan ataupun bawa pelaburan keluar adalah disebabkan oleh dia nak pakai dolar. So demand dolar naik tapi dia punya kewangan tak naik. And bila mana kita dah mula, contohlah kata lepas ni aku ambil contoh Timor Leste, kalau dia pakai dolar dia guna pakai 1 million duit dia. Kalau dia pakai guna duit Malaysia mungkin dalam 500,000. So dia dah jimat dekat situ. So dia boleh tambah pelaburan dia dekat situ. So itu membangun negara-negara miskin jugalah. Which is idea Datuk Seri Anwar ni sangat besar. Satu. Yang kedua ialah dari segi kita dah mula boleh kurangkan kebergantungan kita kepada dolar dan juga perdagangan dengan Europe. Satu kau kena faham, most of the Europe country akan guna euro money. Dan Amerika akan of course guna ni lah, dolar lah. And some countries dekat Amerika Latin pun pakai dolar juga untuk trading. So bila mana kita boleh yakinkan negara-negara Latin, Arab dan lain-lain ni untuk tak pakai dolar, kita dah ada untung kat situ. At the same time, Arab ialah negara yang pengeluar minyak. So bila mana kita trading minyak, kita beli minyak dia pakai duit ringgit, negara dia untung, negara kita untung. Win-win situation is there. Ini untuk negara maju sama maju, aku dah explain ni. Miskin sama miskin tadi aku dah explain. So itu benefit tabung Kewangan Asia ni. And if aku boleh tambah sikit apa yang kau cakap tadi pasal ringgit ni, sebab tadi aku duk dengar kau cakap kan. Aku nak masuk tadi tapi macam tak apa, aku tunggu point ni. Okay, tak apa macam ni. So pasal dolar ni, pasal ringgit ni, kenapa, apa yang kerajaan perlu buat selain daripada kau cakap tadi guna mata wang. maksudnya kita punya
rakyat pun kena support barang tempatan, dan kita kena cut off sikit penggunaan dolar. Satu benda juga yang kita perlu fikirkan juga ialah Malaysia perlu cari lubuk pelaburan baru dan kurangkan kebergantungan pelaburan kita ataupun tarik pelaburan daripada Europe. Contoh, kita boleh start untuk develop apa yang Mahathir pernah buat dulu. Negara Afrika. Okey. Macam mana dulu ekonomi kita senang naik? Mahathir is a jagoan untuk negara-negara Afrika. So bila dia ada nama dekat negara-negara Afrika, trading kita banyak dekat negara Afrika, negara Balkan. Macam mana Mahathir gunakan politik antarabangsa dia untuk ada pengaruh dekat Balkan dan juga Afrika. So trading kita kat situ. Petronas dapat untung kat situ. Dekat Algeria, dekat Azerbaijan. So di situ Mahathir buat kerja yang bagus lah bagi aku. So bila mana ada pelaburan dekat sana, duit buat balik sini, ringgit akan naik. At the same time, sekarang ni pula Malaysia, kita balik-balik gantung China, US, India sikit. So why not kita kembangkan pelaburan kita, cari negara-negara yang agak miskin ataupun baru nak membangun, tak payah pergi jauh. ASEAN pun banyak. Kemboja, Timor Leste, Brunei boleh lah. Dia kecil. Brunei. Negara-negara Indo-China ni yang kau boleh develop market kita kat situ. So kita boleh tarik untung buat balik sini and duit ringgit kita akan naik. Tapi dalam mana setiap perjanjian perdagangan tu jangan pakai dolar. Baru kita boleh naikkan balik ringgit dan kuatkan balik ringgit. Dan tolonglah jangan siapa-siapa bagi idea bijak paku balik duit kita pada US. Ya, itu baru aku. Idea tu sangat nonsense untuk sekarang. Aku suka idea semua ni. Awal dia nak bijak kata Mak Jagun. Oh. Duit banyak. Aku beli betul dah idea dia. Aduh, tapi tak apa kita tak nak tu. Mak Jagun ni Wan Faisal. Dia ahli parlimen yang agak aktif lah. Soal tu dekat parlimen. Aktif tapi kosong lah. Kosong lah. Tapi dia baru, dia muda. Masa dia boleh ke depan lagi. Bagi dia masa dia boleh. Okay, kita tutup kat sini. So jangan lupa nantikan episod seterusnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, soalan jawab. Dan Betul. kita akan keluarkan banyak lagi episod. Setiap minggu kita akan keluarkan insyaAllah. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita, soalan jawab. Dan jangan lupa untuk follow juga IG kita, soalan jawab. So itu sahaja daripada kami. Jumpa nanti. Bye-bye. Assalamualaikum. Bagus.